sebelum kita start, sekejap ada request untuk yang ni. Sekejap saya tengok siapa yang masuk. Okey, Hijazi. Okey. Zuhai. Oh, Zuhai. Ya. Okey, sebelum kita start kelas, okey, sebelum ni Akif yang orang kata volunteer untuk apa? Untuk berikan untuk baca doa sebelum kita start. So kali ni Zuhai untuk kendalikan bacaan doa sebelum untuk nak memulakan kelas. Boleh ke? Boleh. Okey, silakan. Baca doa tu San. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min. Allahumma aftah alaina min. Ya. Ya. Silakan. Zuhai okey ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah. Okey. Okey. Ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Zuhai. Okey, okey. Semoga apa yang semoga doa apa yang kita belajar untuk hari ini kita fahami apa yang saya ajar, kita mudah untuk faham. Okey, awak mudah untuk fahami apa yang saya ajar dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada awak memberi ingatan dan manfaat kepada awak semualah. Baik, untuk hari ini untuk hari ini saya nak sentuh sikit berkaitan dengan bab yang ke-8 iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Kita akan tengok apakah sumbangan yang orang kata disumbangkan sewaktu tamadun Islam itu muncul. Okey. Sekejap saya rasa macam ada yang tak tutup mic. Okey. Wan Ta'arif. Okey, kita teruskan. Okey. Sebelum tu, Biza dekat sekolah bab 8 dah belajar belum? Ta'arif, Wan boleh ke tutup mic sekejap? Okey, Miza, bab 8 dekat sekolah dah belajar belum? Tak silap belum. Belum lagi. Okey. Untuk kelas hari ni saya nak sentuh sikit bab yang ke-8 sebab awak ada dengan saya 3 hari ni, insya-Allah kita akan go through bab yang awak tak belajar lagi supaya nanti bila awak dah belajar awak boleh faham dengan lebih lanjut. Alright. Kemudian bab 8 ni antara salah satu orang kata bab 8 yang penting juga dalam peperiksaan terutama UASA. Sebab sebelum ni PPT hanya masuk dalam bukan semua bab yang akan masuk. Okey, kalau untuk peperiksaan akhir tahun nanti kebiasaannya semua bab yang akan masuk. Selalunya bab yang menjadi perhatian untuk soalan esei dengan struktur kemungkinan ini iaitu bab yang ke-8 lah. Okey, boleh terjadi bab yang ke-8 struktur, bab yang atau soalan esei lah. Okey, sama juga dengan bab-bab yang kita dah belajar sebelum ni. So kita belajar dan orang kata ambil serius lah perkara berkenaan. Alright. Kemudian ini bab yang ke-8. Kelas 1 Abu Bakar dah belajar belum? Zuhai? Kita orang belajar sampai bab biar. Bab
Apa dia? Kat meeting saya baca sampai bab 4 je. Sekejap, biar saya cek. Bab 4. Awak sekolah mata undang sains mara ke? Abang dah ATM berapa kan? Apa dia? Tak, awak sekolah mata undang sains mara ATM berapa kan? Bukan. Oh, Tidak bukan. Bukan, awak sekolah mana? Sekolah meeting. Apa dia? Sekolah apa? Sekolah menengah. Sekolah menengah? Integrasi? Tahfiz Ilmuan. Dekat mana? Taufik Ilmuan. Okey. Sorry, ni sebab saya tak dengar tak jelas. Okey, sorry. Okey. Gimana sampai bab 4 ya? Betul. Bab 4. Okey. Tak apa. Bab 8 ni even awak tak belajar lagi, nanti kalau dah belajar nanti memudahkan untuk awak lah, untuk awak study dan awak dah faham lah apa yang diajar. Okey, kepada yang baru, saya perkenalkan sebelum kita start. Okey, nama saya Muhammad Hamidi bin Rizwan. Boleh panggil saya Cikgu Midi. Saya seorang guru yang mengajar mata pelajar Bahasa Melayu dan juga subjek sejarah. Okey, untuk bab 8, ini bab 8 adalah bab yang terakhir dalam silibus tingkatan 1 sebelum kita memasuki ke fasa baru iaitu tingkatan 2 lah. Right? Nanti waktu cuti sekolah nanti insya-Allah kita akan belajar untuk silibus tingkatan 2 sebagai persediaan untuk nak memulakan persekolahan untuk sisi 2024 nanti. Right. Kita untuk bab yang terakhir ni kita akan tengok tamadun Islam dan sumbangannya. Kita akan tengok apakah sumbangan ketika zaman tamadun Islam muncul. Okey, yang pertama untuk intipati 8.1 kita perlu tahu terlebih dahulu tentang kronologi atau istilah yang lebih mudah untuk kita fahami mengenai latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Maksudnya kita kena tahu sebelum kedatangan Islam apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku, dan orang kata kita kena tahu juga orang kata ketika sebelum kedatangan Islam ni peristiwa apa yang pernah berlaku lah. Okey. Kemudian kita tengok dulu secara latar belakang, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Secara umum, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam sememangnya orang kata telah tersedia pendapatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan juga sosial. Okey, maksudnya dekat sini sebelum Islam datang, maksudnya sebelum Islam ni wujud ke di wilayah tanah Arab ni, di mana orang kata sememangnya orang kata kehidupan cara hidup mereka ni begitu berbeza. Okay, yang boleh kita tengok dari segi konteks pemerintahan, ekonomi dan juga sektor dari aspek sosial lah. Okey, sosial ni maksudnya meliputi masyarakat lah. Okey, kemudian ekonomi yang ekonomi saya rasa semua tahulah. Kemudian pemerintahan dan ini ketiga-tiga aspek inilah yang orang kata memainkan peranan yang mencorakkan perbezaan cara hidup mereka sebelum kedatangan Islam. Okey, kemudian yang kedua, mereka sememangnya tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir, Syam di sebelah utara laut, Arab di selatan, Teluk Pasir di timur dan juga Laut Merah di barat. Okey. Jadi awak akan tengok, awak cuba tengok peta, peta yang saya lampirkan di slide berkenaan. Okey, ini merujuk kepada peta lah, peta semenanjung tanah Arab pada abad ke-6 Masih. Di mana kita tengok di mana orang kata tanah Arab ni sememangnya dikelilingi oleh sekejap sorry tau, ada orang request. Okey. Kita teruskan, kita teruskan lagi. Di mana orang kata sebelum kedatangan Arab ni, wilayah semenanjung tanah Arab ni sememangnya dikelilingi pasir, hanya sekadar pasir. Okey, hanya ada sekadar padang pasir saja yang orang kata di mana ianya terletak di sebelah utara lah, di laut Arab di selatan.
Kemudian Teluk Pasi di timur dan juga Laut Merah di barat. Right. Untuk slide pertama ni, adakah awak faham berdasarkan penerangan saya? Faham. Yang lain macam mana? Hello? Faham. Okey. Faham ah? Faham. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi kesinambungan, iaitu kita akan tengok juga dari segi latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, masih lagi sama, konteks yang sama. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, okey, bukan seperti Hijaz, Najd dan juga Yaman, Hadramaut dan juga Oman. Ini nama-nama ni ini antara wilayah mereka lah yang ketika di tanah Arab, okey, ada wilayah Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan juga Oman. Okey, ini bukan orang kata nama-nama yang lain lah. Ini merujuk kepada nama beberapa wilayah di tanah Arab. Kemudian yang kedua, di kawasan tengah ataupun wilayah Hijaz sememangnya terdapat 3 ibu kota penting, iaitu Mekah, Madinah dan juga Taif. Okay, Hijaz ni wilayah Hijaz ni sememangnya kalau kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah selalu di mana ianya kawasan kawasan wilayah Hijaz lah. Okey, di mana kita tengok tempat penempatan tersebut, of course lah ianya didirikan Mekah Al-Mukarramah, tempat yang kita sendiri yang mahu untuk pergi ke sana. Okey, kemudian Madinah dan juga Taif lah. Kemudian ketiga-tiga ibu kota ini sememangnya terletak pada kedudukan yang strategik yang sememangnya membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan juga aspek pertanian. Alright. Dekat sini secara tidak langsung kita tengok, of course lah, daripada ketiga-tiga kota tersebut yang dilihat dari segi kedudukan yang strategik yang sememangnya boleh berkembang, okay, dari sama ada dari sektor perdagangan maupun pertanian juga. Alright. Kemudian kita tengok berdasarkan gambar yang saya lampirkan di slide berkenaan, ini merujuk sebuah empangan Maghrib di Yaman. Okey, di mana selepas keruntuhan empangan Maghrib sekitar tahun 300 Masihi berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Maksudnya ketika orang kata kejatuhan empire Maghrib di Yaman ni, di mana orang kata kita tengok, of course lah, kejatuhan kemerosotan ekonomi di negara berkenaan semakin hari semakin merosot lah. Okey, di mana kehidupan ketika itu dilihat begitu lemah yang menyebabkan masyarakat ketika itu hanyalah sekadar mewarisi ilmu dari zaman ke zaman sebelumnya sendiri. Oleh sebab itu mereka sememangnya tidak mampu untuk nak membina semula empayar Maghrib, sebab nak membina empayar Maghrib ni bukanlah orang kata satu kerja yang mudah. Okey, sangat memakan masa yang lama sebenarnya. Jadi orang kata dia memberi impak yang besar lah bila keruntuhan empangan Maghrib ni musnah, memberi kesan yang begitu besar lah di negara Yaman. Okey, pada masa itu masyarakat sememangnya mula mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Maka orang kata dekat sini kita akan tengok zaman jahiliah akan mula ni lah, akan mula wujud ketika empangan Maghrib ini runtuh. Right? Kemudian kita tengok lagi kesinambungan. Okey, sebelum saya teruskan, berdasarkan penerangan saya 2 slide berkenaan, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Yang lain macam mana? Faham. Zuhair faham ke? Faham. Okey, alhamdulillah.
Okey, sekarang ni kita akan tengok kita teruskan, okey, yang mana kita akan tengok ketika zaman jahiliah mula wujud, okey, mula orang kata zaman jahiliah ni mula wujudlah, okey. Sememangnya kita tahu bahawa jahiliah ni sememangnya membawa pengertian konseptual dari segi dari perkataan Arab yang sememangnya jahiliah membawa maksud kalau perkataan Arab jahalah, okey, yang bermaksud jahil. Okey, jahil, okey, atau istilah mudahnya kita boleh katakan pada zaman ni zaman yang kurang cerdik lah, okey, yang kurang cerdik, yang tak mampu berfikir, okey, tak mampu berfikir berdasarkan tindakan yang dilakukan. Alright. Kemudian kita tengok yang kedua, mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Pada zaman ni tak dinafikan tiada kewujudan nabi maupun orang kata kitab suci ketika zaman berkenaan sebagai rujukan mereka, sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Di mana ketika itu Islam semasa Islam mula diperkenalkan, mereka juga menolak undang-undang Allah SWT dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Ini sangat bertentangan dengan syariat Islam kita yang sebenar. Okey, dia lebih kurang macam situasi sekarang. Okey, situasi sekarang yang berlaku di Israel dengan Palestin. Okey, Palestin ni dia lebih ibarat bagi saya, dia lebih ibarat macam zaman jahiliah lah. Okey, zaman yang tak boleh menerima satu pun ajaran daripada Allah SWT. Sebab itulah kalau awak tengok, kalau awak perasan dekat TikTok, okey, kebiasaannya ada, tak silap saya, satu TikTok ni, satu video yang saya tengok ni, yang dia beranggapan, dia menyatakan dalam video berkenaan, dia kata Israel ni dia membuat fitnah. Okey, dia membuat fitnah, dia kata Palestin yang kejam. Palestin yang orang kata yang membunuh rakyat mereka ni tanpa perasaan, tanpa belah ihsan. Sekarang ni siapa yang kejam, siapa yang orang kata membalas tembakan, yang membalas bom tanpa belah ihsan, tanpa memikirkan orang kata nyawa-nyawa ribuan umat Islam di Palestin. Of course lah. Orang kata kalau betul dalam adat peperangan, of course lah yang benda kita nak fokus adalah tentera tersebut, bukannya orang awam. Kalau kita nak perang, kita jangan perang orang awam, kita perang tentera. Yang kita nak bertemu ni adalah tentera Hamas, tentera Palestin. Kalau benarlah ianya orang kata ni, tapi sebaliknya apa yang berlaku, dia mengobalkan banyak ribuan nyawa yang tidak bersalah. Ini sangat konsep bertentangan dengan ajaran Islam lah, di mana sememangnya orang kata kita tahu Israel ni adalah beragama Zuhair. Israel beragama apa? Beragama Kristian. Ya. Beragama Kristian, iaitu Yahudi. Ya apa? Yahudi. Okey, pandai. Alright. Kemudian okey. Untuk slide ni, berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak, kelas? Faham. Ada apa-apa persoalan yang nak diajukan? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Ketika ni, okey, ketika zaman jahiliah muncul, okey. Ingatkan ada soalan. Okey, ketika zaman jahiliah ni muncul ketika pada ketika itu, okey, di mana orang kata memang tak dinafikan, okey, orang kata berlaku pembunuhan di mana kaum wanita jadi mangsa, yang orang kata yang tanpa memikirkan, okey, sebab yang sebenarlah, okey. Kenapa biasanya buat kaum wanita harus
dilindungi, bukannya harus untuk disakiti, ditindas, right? Tapi sebaliknya zaman jahiliah ni memberi tekangan yang berlainan lah dengan ajaran Islam yang sebenar. Okey, sistem masyarakat jahiliah ada 3, iaitu yang pertama dari segi aspek politik, yang kedua ekonomi, dan juga yang ketiga sosial. Dari segi aspek politik, kita akan tengok yang pertama, ketika zaman masyarakat jahiliah ni, kalau awak tengok, awak boleh tengok berdasarkan ilustrasi gambar yang diberikan, iaitu ilustrasi menunjukkan kehidupan berpuak-puak berdasarkan kabilah masing-masing. Pada zaman berkenaan tak dinafikan, tak dinafikan di mana kehidupan zaman berkenaan hidup secara berpuak-puak, hidup secara berkumpulan. Maksudnya berpuak-puak ni hidup secara berkumpulan, satu kelompok. Kiranya dia tak bercampur dengan masyarakat, dengan orang ramai lah. Itu yang dimaksudkan dengan hidup berpuak-puak. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah, iaitu kaum Hadawi dan juga kaum Badawi, di mana kaum Hadawi ini sememangnya tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang termakan, di mana kaum Badawi pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Pada ketika zaman ini di mana kita tengok ada 2 kaum yang wujud. Yang pertama kaum Hadawi dan juga yang kedua adalah kaum Badawi. Kaum Hadawi ni maksudnya kaum yang menjalankan perniagaan. Kalau kaum Badawi di mana hidup secara nomad, hidup ketika zaman prasejarah lah. Hidup zaman secara nomad ni, hidup zaman mana ni? Zaman Paleolitik ke, Neolitik ke, Mesolitik ke? Zuhair? Ya. Soalan saya, untuk kaum Badawi ni hidup secara nomad ni, dia lebih kurang pada zaman mana ni? Zaman Paleolitik ke, zaman Mesolitik ke, zaman Neolitik ke, zaman logam ke? Yang mana pada zaman prasejarah yang hidup secara berpindah randah? Zaman Paleolitik. Apa dia? Tak dengar. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. Betul lah. Alright. Kemudian kita tengok, kita tengok lagi kesinambungan. Sememangnya mereka ini mula mengamalkan sistem kabilah yang telah diketuai oleh seorang syekh. Di mana seorang syekh berkenaan, yang sememangnya telah dilantik sebagai ketua, mestilah disukai ahli kabilah. Maksudnya kalau kita nak memilih, dia ibarat macam ni tau. Kalau kita nak memilih ketua, of course lah ketua tu mestilah orang kata mendapat persetujuan, mendapat majoriti penuh ahli-ahli yang melantik beliau sebagai ketua. Sama juga dalam situasi berkenaan, di mana syekh dalam orang kata situasi berkenaan, syekh yang dilantik of course lah dipilih yang disukai oleh ahli kabilah, yang dilihat matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato. Maksudnya of course lah syekh ni kita tengok sebelum kita nak memilih beliau, kita sebagai ahli kabilah ni kita akan tengok ciri kriteria. Yang pertama, adakah dia ni matang ataupun tidak. Dari segi kematangan ni kita akan tengok cara dia berfikir, cara dia orang kata handle, cara dia menguruskan. Itu kita boleh tengok dari segi konteks kematangan. Kemudian berani ni konteks macam mana? Kemudian kalau misalnya kalau apa yang berlaku, dialah yang menjadi barisan hadapan untuk mempertahankan ahli-ahli kabilah. Kemudian yang ketiga, sanggup mempertahankan puaknya. Of course lah, syekh ini ni sememangnya dia boleh ke ataupun tak boleh untuk kita nak pertahankan puaknya yang tersendiri. Dan yang terakhir, pandai berpidato, iaitu pandai untuk berucap, berirama ataupun berpidato ni. Apa yang awak faham? Miza, apa yang awak faham tentang pidato?
Daripada pidato. Apa dia? Tak dengar lah Miza. Dia pandai berpidato. Ya, betul. Okey, dia pandai berpidato, maksudnya dia pandai berucap lah. Alright. Okey, kemudian yang ketiga, penyatuan masyarakat berkabilah sememangnya berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Maksud untuk poin yang ketiga ni, dia nak menyatakan bahawa semangat masyarakat kabilah ni adalah sememangnya bertujuan untuk dilihat berdasarkan keturunan istilah sebagai salah satu semangat asabiah dalam kalangan penyatuan mereka, di mana mereka bermegah-megah dengan kabilah masing-masing, dan orang kata mereka ini juga dilihat sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan juga harta. Right? Kemudian kita tengok kesinambungan. Di kawasan Mekah terdapat kawasan Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Maksudnya, kalau di kawasan Mekah, di Tanah Suci ni, ada kaum Quraisy yang sememangnya mentadbir kawasan Mekah Al-Mukarramah ni, yang memajukan kawasan Mekah berkenaan dari segi aspek perdagangan lah. Okey, aspek perdagangan maksudnya aspek orang kata yang dilihat dari segi konsep perdagangan, okey, konsep berdagang. Okay, namun begitu, Mekah pernah diancam musuh, di mana contohnya peristiwa yang pernah berlaku ketika Abraha, iaitu sebagai seorang pemerintah Habsyah yang sememangnya mahu nak menghancurkan Kaabah. Okey, di mana pentadbiran di Mekah ini sememang yang telah diuruskan oleh badan ataupun jabatan yang mula mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti da'un nadwah. Okey. Kemudian manakala dari segi konteks ekonomi pula, dari segi konteks politik berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Kelas. Faham. Okey, sebelum kita masuk kepada konteks ekonomi. Lain, takkan Mirza seorang saja. Kelas. Okey. Lain baru 2 orang. Yang lain Zuhai faham ke? Zuhai, Hijaz. Apa dia? Okey, Haziq faham ke? Haziq faham ke? Okey, alhamdulillah. Okey, kemudian kita tengok dari segi konteks ekonomi, okey, ketika zaman masyarakat jahiliah. Masyarakat pada masa ini sememangnya telah melaksanakan kegiatan ekonomi yang berbeza, okey, khususnya di beberapa buah negeri dan kawasan di tanah Arab. Okey, maksudnya tak dinafikan kawasan Arab ni dan di kawasan Arab ni, di kawasan tanah Arab ni, kita akan tengok dari segi konteks ekonomi yang dilaksanakan kegiatan ekonomi sememangnya berbeza. Orang kata tak semua akan melaksanakan kegiatan ekonomi yang sama. Okey, semuanya mestilah berbezalah. Okey, di mana kegiatan utama yang iaitu memfokuskan kepada bidang pertanian maupun perdagangan. Semenanjung Tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk pertanian. Okey, di sebelah semenanjung Tanah Arab ni di mana dikatakan tak sesuai untuk kita nak laksanakan dari segi sektor pertanian lah. Okay, maksudnya mungkin dari segi kita akan tengok konteks dari segi tanah yang ada pada di semenanjung Tanah Arab ni memang tak sesuai untuk kita nak jadikan untuk kita nak memajukan sektor pertanian ataupun nak bangunkan sektor pertanian di kawasan berkenaan. Di Yaman pula terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung kepada hujan. Okay, memangnya orang kata hujan antara sumber yang penting untuk sektor pertanian untuk nak menghasilkan tanaman yang banyak lah, right? Kemudian kita tengok lagi kesinambungan.
sekoi dan padi juga telah diusahakan di beberapa tempat di Oman, di mana kemenyan pula merupakan tanaman yang dilihat begitu berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan juga Mahra dalam kalangan kaum Badawi ketika itu, di mana masyarakat mereka sendiri telah melaksanakan kegiatan menternak secara normal. Namun antara binatang ternakan yang orang kata dilaksanakan termasuklah seperti unta, kambing dan juga biri. Mereka juga mula orang kata hidup berpindah rendah, iaitu hidup secara normal, di mana untuk nak mencari rumput maupun air bagi binatang ternakan. Terdapat juga kaum Badawi yang sememangnya mengamal sistem tukar barang, di mana kaum Badawi ini ketika orang kata mengamalkan sistem tukar barang ni, of course lah dia hanya sekadar menukar binatang ternakan dan juga hasil ternakan dengan barang keperluan mereka. Maksudnya dia tukar sama suka lah. Okay, of course seperti contoh macam awak nak tukar dengan kawan awak barang contoh kawan awak ni ada komputer, awak ada telefon bimbit. Jadi awak nak ambil komputer dia ambil telefon bimbit awak. Dia lebih kurang orang kata tukar barang lebih kurang situasi sebegitulah. Okay, di mana of course lah kedua-dua pihak mendapat persetujuan secara bersama. Okey. Kemudian kita tengok dalam konteks lagi kesinambungan sektor ekonomi ketika zaman masyarakat jahiliah, di mana dalam kalangan kaum Hadawi pula terdapat sesetengah daripada mereka yang dilihat mula keluar untuk berdagang secara kafilah. Di mana dilihat ketika itu pada peringkat awal masyarakat Yaman telah mula memasarkan hasil dagangan dari bermula daripada Hadramaut hingga ke India serta membawa juga ke Syam dan juga Mesir. Ketika sejak abad ke-6 Masihi, masyarakat Hijaz ni pula menjadikan Mekah Al-Mukarramah sebagai salah satu pusat perdagangan yang baharu, di mana penduduk Hijaz perlulah membeli barang dari Yaman ke Habsyah lalu menjualkannya di Syam dan juga Mesir. Okey, lagi kita teruskan di mana kita dari segi sektor ekonomi, ketika itu laluan perdagangan yang mula merentasi benua yang dikenali sebagai laluan sutra telah menghubungkan perdagangan Arab dengan China, India dan juga Asia, di mana pada zaman berkenaan perniagaan yang mula dilaksanakan, yang mula diusahakan oleh masyarakat berkenaan, terutama ketika zaman jahiliah, hanyalah sekadar nak mementingkan keuntungan, nak mengamalkan mengamalkan konsep riba dan juga menipu timbangan. Dia mengamalkan riba ni maksudnya dia punya sukatan tu tak betul lah. Okay? Maksudnya bila melakukan timbangan sesuatu barangan berkenaan, dia orang kata mendapat keuntungan yang lebih. Itu haram. Okey, itu haram jadinya. Okey, so apa kelebihan yang diterima tu yang dianggap tak berkah lah, maksudnya tak diberkati, right? Dan juga menipu timbangan lah. Maksudnya kalau kita pergi dekat pasar malam, selalunya orang kalau kita nak beli ikan, of course lah ikan tu akan ditimbang dulu kan. Jadi orang kata timbangan yang disukat tu dia tak sukat betul-betul. Ada something wrong yang tak kena yang menjadikan ikan tu dengan harga yang mahal, yang tak logik masuk akal. Nak dibandingkan dengan harga standard masa kini lah. Right. Okey, habis untuk sektor ekonomi. Berdasarkan pandangan saya, adakah awak faham ataupun tidak kelas? Okey, faham Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dari sektor sosial pula ketika zaman masyarakat jahiliah. Okay, di mana kehidupan masyarakat jahiliah ini terutama di semenanjung Tanah Arab, sememangnya kita lihat bahawa dari dua sudut utama, iaitu agama maupun kepercayaan.
dua aspek ini yang perlu kita beri fokus. Okey, iaitu agama dan juga kepercayaan lah. Okey, serta adat dan juga kehidupan seharian mereka. Agama dan kepercayaan masyarakat jahiliah ada 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Yang pertama Wahani, Majusi, Yahudi, Nasrani. Yang kelima, baca Mirza. Yang kelima apa dia? Yang kelima animisme. Animisme. Okey, yang keenam Hunafa. Hunafa. Okey, right. Kita akan tengok satu persatu ni untuk aspek agama dan kepercayaan ni. Okey, Wahani. Okey, Wahani. Okey, Wahani. Okey, agama dan kepercayaan ketika zaman jahiliah. Apa yang dimaksudkan dengan Wahani? Wahani iaitu agama yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Okey, contohnya termasuklah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan juga Hubal, di mana terdapat 360 buah berhala di sekelilingi Kaabah. Okey, 300 buah berhala ni dikelilingi Kaabah ni. Inilah, okey, awak boleh tengok gambaran di yang saya paparkan di slide berkenaan. Boleh nampak tak kelas? Boleh. Okey. Boleh. Yang patung-patung yang duduk di kelilingi Kaabah berkenaan tu. Okey. Kemudian, manakala untuk kepercayaan Majusi pula, di mana sememangnya agama kepercayaan Majusi ni, mereka ni hanyalah sekadar untuk nak menyembah api. Kalau awak tengok orang-orang yang menyembah api ni, itu dia mengamalkan kepercayaan Majusi. Okey, di mana agama ini berasal dari negeri Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan juga Bahrain, kerana kawasan ini dipengaruhi oleh agama Parsi. Okey, biasanya kalau orang-orang sebegini biasanya ada di negara Oman lah. Okey, Oman, Yaman dan juga Bahrain. Itu memang tak dinafikan ramai. Okey, sebab kebanyakannya mereka majoriti adalah dipengaruhi oleh inilah kepercayaan Parsi. Kemudian seterusnya Nasrani. Okey, agama ini juga dianuti oleh Bani apa, Zuhair? Oh, Zuhair. Israel. Okey, agama ini dikembangkan di utara semenanjung Tanah Arab melalui penduduk Gaza dan juga Hira. Okey, di mana Israel sememangnya orang kata diorang ni percaya dengan mereka ni sememangnya asal daripada kepercayaan Nasrani lah. Okey, yang sememangnya dianuti oleh Bani mereka sendiri, iaitu Bani Israel. Right? Kemudian kepercayaan animisme, di mana kepercayaan animisme ni dilihat masyarakat yang mula mengamalkan kepercayaan animisme, yang di mana kepercayaan ini sememangnya percaya kepada roh maupun kuasa gaib yang sebenar. Okey, kemudian seterusnya diikuti dengan Hunafa. Okey, kepercayaan Hunafa ni apa dia? Iaitu kepercayaan yang di mana dilihat oleh pengaruh yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Manakala kalau adat dan juga kehidupan seharian pula, di mana dari segi konteks sebegini, kita lihat bahawa masyarakat yang mula menilik nasib yang untuk nak meramal masa depan mereka. Okay? Di mana ketika itu perjalanan atau pekerjaan mereka akan memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa sama ada baik maupun buruk. Mereka juga mempercayai ahli sihir dan juga kuasa azimat mereka sendirilah. Right? Okey, dari segi kita sambung lagi yang sama, okey, kesinambungannya, di mana dalam kehidupan seharian pula tak dinafikan bahawa mereka ini memandang rendah kepada kaum wanita, okey, dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Right?
pada generasi sekarang ni, okey, adakah ianya bertentangan dengan zaman dahulu ataupun sama saja? Apa pendapat Zuhair? Zaman sekarang dengan zaman ketika ni sebelum kedatangan Islam ni. Zuhair? Pada pendapat saya, seperti macam tiada beza antara adat dulu dengan adat sekarang. Ya, betul lah. Okey, tapi zaman sekarang tak dinafikan, tak dinafikan wanita ramai yang menjadi ketua. Ramai yang menjadi orang kata yang ramai yang berpangkat besar. Yang berpangkat besar, berjawatan tinggi, yang mempunyai pendidikan tinggi, nak dibandingkan dengan lelaki. Alright, tak dinafikan lelaki ada juga yang sebegitu, tapi sekarang ni sama saja. Okey, nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Sekarang ni berbeza, amat berbezalah. Alright. Dengan situasi dahulu sebelum kedatangan Islam dan juga selepas kedatangan Islam. Okay, zaman sebelum kedatangan Islam, di mana kaum wanita ni memanglah dipandang rendah. Okay, dipandang rendah, dipandang sewong, dipandang hina. Kaum lelaki diangkat sebagai ketua. Okay, selepas kedatangan Islam, dua-duanya sama saja. Okay, tak kira lelaki maupun perempuan lah. Okay, tak dinafikan kaum lelaki ada juga yang berjawatan tinggi, berpangkat tinggi, bergaji besar, berpendidikan tinggi. Perempuan pun sekarang pun ada. Right? Mereka hidup dalam kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan juga bersifat angkuh. Right? Ini ketika zaman sebelum kedatangan Islam. Dalam corak kehidupan mereka, diorang ni banyak melakukan maksiat seperti orang kata berjudi, berzina, meminum arak dan juga bersifat angkuh. Maksudnya belagak lah, angkuh ni berlagak. Okey. Kemudian kesinambungan di mana hamba juga dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, terdapat sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini seperti sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Mana ketika itu di mana orang kata mereka juga sanggup orang kata menghadapi kesukaran dari segi dengan kegigihan yang mereka pamerkan ketika itu. Okey, di mana malahan mereka juga sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri, okey, untuk tetamu golongan miskin dan juga lemah. Right? Okey, jadi awak boleh tengok gambaran yang saya paparkan di slide berkenaan. Contohnya mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut untuk nak melindunginya. Okey. Okey, kalau zaman sekarang kan, okey, selepas kedatangan Islam, okey, kalau kita tengok perhatikan biasanya kalau kita datang rumah orang kata kita bertandang rumah orang, kita orang kata bersopan santun, menjaga adat, menjaga adab kita. Okey, kalau zaman dulu tengoklah, okey, duduk pun tak sopan. Okey, sedangkan ini adalah kaum wanita. Tengok kaum lelaki pun hanya sekadar jadi memerhati. Alright, so sangat berbezalah. Sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan juga berpidato. Karya yang dianggap bermutu akan mula dibaca dalam temasya-temasya tahunan di pasar Ukaz dan juga digantung di Kaabah sendiri. Okay, ini gambaran di mana masyarakat Arab Jahiliyah, maafkan saya bukan masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat Arab yang ketika yang sedang kata bersyair di pasar Ukaz. Okey, habis untuk 8.1 berdasarkan penerangan saya. Adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Faham. Faham Yang lain macam mana?
Okey. Okey, soalan saya dah bagikan dekat dalam group, betul tak? Betul tak? Sekejap saya cuba tengok balik. Ada yang tak masuk ke grup apa? Dekat grup WhatsApp. Sekejap ah. Okey. Okey, kita tengok latihan yang saya bagi tu. Wah. Okey. Semua dah dapat ke soalan yang saya dah bagi tu? Kelas? Cikgu bagi kat mana cikgu? Dekat dalam WhatsApp. Dekat dalam WhatsApp dah masuk belum? Dah masuk belum grup WhatsApp? Dah. Okay. Field of name. Saya akan bagikan kumpulan. Okey. Kalau yang okey. Miza baca senarai nama yang ada dekat dalam ni. Boleh tak? Boleh cikgu? Okey. Miza. Okey, lagi? Afikah Damia. Afikah Damia. Okey, lagi Miza? Aish Hadif. Aish. Okey, Aish. Okey. Okey. Lagi? Ivy. Ha? Ivy. Okey, Ivy. Lagi? Akil. Akil. Okey, Zuhair. Okey, lagi? Arisha Surfina. Arisha. Okey, lagi? Haziq. Haziq. Lagi? Jazi. Hidazi. Lagi? Itu saja. Wan. Ha? Ada lagi. Ada lagi. Wan. Wan Tariq. Wan Kori. Okey, lagi? Zahra Nur Alia. Zahra. Okey, Zahra Nur Alia. Okey, lagi? Ada lagi seorang tapi tak tahu nama dia siapa. Siapa dia? Sekejap. Tak tahu lah. Pasal tulis meeting guest tu. Okey, Afika Damia. Okey, Afika Damia ada Ais Hadir, Ivy, Akin Nu'man, Arisha Sufina, Aziz, Jazi, Mirza, Manta Hafiz, Zahra Nur Alia, Zuhair. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang tak termasuk saya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup lah 11. Okey. Jadi kita akan undi kumpulan. Okey. Pastikan kumpulan, okey, soalan saya dah bagikan, saya dah bagi dalam grup. Okey, kumpulan yang pertama Avisha. Ingat
Ingat Avisha? Okay, Avisha kumpulan pertama. 1/11 mungkin 1/2 orang lah. Avisha. Okay, dengan Aish Hadi. Boleh ke? Cikgu, Ya. saya tak ada nombor telefon. Saya tak ada nombor telefon. Hmm. Okey, awak ambil nombor telefon saya. Saya hantar soalan dekat ni, dekat nombor telefon awak. Cikgu tak ada 011. phone. Oh, tak ada phone. Ada. Okey. Tak apa. Aish Hadi mungkin ada. Mungkin dia boleh bantu. Awak just orang kata bagi point dia. Maksudnya bagi jawapan dia. So nanti Aish Hadi yang akan bentang. Boleh ke? Boleh ke? InsyaAllah. Okey. Alright. Kumpulan 2. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 2 Afika Damia. Okey, ingat Afika Damia kumpulan 2. Kumpulan 2 Afika Damia. Dengan Hijazi. Okey ke Hijazi dengan Afika Damia? Boleh. Okey. Okey, kumpulan 3 Zahra Nur Alia. Zahra Nur Alia. Dengan Wan Tori. Boleh ke? Boleh. Okey. Kumpulan 3, kumpulan 4 Ivy. Kumpulan 4 Ivy dengan Milza. Okey. Kumpulan 4 Ivy, Milza, seorang lagi. Okey, kumpulan seorang lagi Haziq. Okey. Ingat Milza, Ivy dengan Haziq. Okey, dan kumpulan yang terakhir Zuhair dengan Akil. Ada tak yang apa groupmate yang satu team tu dia tak ada ni apa maksudnya dia berlainan sekolah. Dia berlainan sekolah tapi join dengan grup Mata Anda Sains Mara ATM Bureau. Ada tak yang saya bagi? Kalau boleh yang ni lah. Yang ambil yang kawan sekolah lah, kawan sekolah. Kalau ada tolong beritahu lah supaya awak lebih senang berkomunikasi. Cikgu nak tukar. Nama apa? Zahra. Zahra dengan? Awak nak tukar dengan siapa? Nak tukar ni dengan Zuhair. Dengan Zuhair Okey. So awak masuk group dengan Akil, Zuhair akan masuk dengan group awak lah. Boleh ke? Bukan. Saya nak ni dengan Zuhair. Saya nak. Oh boleh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Awak dengan siapa yang tadi? Tadi Wan Tori. Wan Tori, dia pasangan dengan siapa? Seorang kan? Dua lah. Mirza, seorang lagi tu Ivy, awak Ivy, Mirza dengan Haziq kan? So siapa-siapa boleh tak seorang lepaskan seorang ke dengan ni satu lagi tim tu. Haziq cikgu. Haziq Haziq boleh ke Haziq? Boleh cikgu. Okey. Alright. Jadi soalan saya dah bagi dekat dalam group.
Okey, soalan untuk bab yang 8.1 tu. Okey, saya nak awak bincang secara bersama-sama. Okey, saya nak awak bincang secara bersama-sama soalan tersebut dan terpulang pada awak nak buat macam mana kreativiti awak. Awak nak buat dalam bentuk PowerPoint ke, awak nak buat dalam words ke, terpulang ikut kreativiti. And then saya bagi tempoh masa yang ada untuk awak siapkan soalan berkenaan. Dan nanti awak akan bentang di hadapan saya lah. Terpulang ikut kreativiti awak macam mana awak nak buat. Soalan dia, okey. Soalan dia semua dah ada masuk dalam grup kan? Ada yang tak masuk dalam grup WhatsApp lagi tak? Cikgu. Ya. Saya dengan siapa cikgu? Awak nama apa? Haziq. Haziq. Tadi Mirza tadi apa dah Zahra? Kumpulan awak yang seorang lagi tu yang awak nak satu grup dengan Zuhair yang sebelum Zuhair tu siapa dia? Akil. Akil. Haziq, awak satu grup dengan Akil. Boleh ke? Dah. Tadi saya dah bagi sebelum sekarang ni dah jadi confused dah. Okey, Zahra, sebelum awak masuk kepada grup dengan Zuhair dengan Hakil ni, siapa partner awak yang sebelum ni? Wan Tori Wan Tori. Okey, jadi Haziq satu tim dengan Wan Tori. Boleh? Okey. So buat sekarang dalam tempoh yang ada sebelum kita habis kelas, saya harap semua boleh selesai. Okey, 3 soalan je. A, B dan C.